Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najam binti Lazam A176190 dan salam hormat kepada Ustazah Syazwina binti Mustafa dan Encik Muhammad Ali Fahmi bin Syafi'i selaku penyelia saya bagi kursus latihan industri ini. Bermula pada tarikh 25 Julai 2022, saya telah terpilih untuk menjalani latihan industri di Pejabat Agama Daerah Besut PADB Negeri Terengganu selama 2 bulan bersamaan 9 minggu dari tarikh tersebut. Baiklah, dalam video ini akan disampaikan mengenai laporan akhir sepanjang saya berada di sana. Sebelum itu, saya akan menerangkan terlebih dahulu mengenai selok-belok PADB yang merangkumi latar belakang agensi, carta organisasi dan fasiliti yang telah disediakan. Untuk makluman, PADB adalah merupakan satu institusi yang berada di bawah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Terengganu, JHID. Menurut catatan sejarah, PADB ini mula ditubuhkan pada tahun 1935 yang mana dulunya ia terletak di tapak Astaka yang merupakan kantin majlis daerah Besut. Pada tahun 1990, barulah PADB ini ditubuhkan secara rasmi yang mana ketika itu hanya 3 orang sahaja yang terlibat, terdiri daripada kadi, yakni hakim, kerani dan pelayan. Oleh kerana ia berada di bawah JHID, maka segala urusan praktikal di sini bergantung kepada kebenarannya, termasuklah permohonan saya untuk menjalani latihan industri di sini. Di Pejabat Agama Daerah Besut, ia terbahagi kepada 5 unit pengurusan iaitu unit pentadbiran dan keuangan, unit dakwah, unit masjid, unit undang-undang keluarga dan unit penguasaan syariah. Untuk makluman Ustazah, saya telah ditempatkan di unit penguasaan syariah. Baiklah, seterusnya pula ialah berkaitan dengan carta organisasi di PADB yang mana ia diketuai oleh Encik Muhammad Roshdi bin Mansur yang memegang jawatan sebagai pegawai agama daerah dan dibantu oleh seramai 66 orang staf di bawahnya. Berikut merupakan carta organisasi yang mana dapat dilihat ia terbahagi kepada 5 unit pengurusan yang telah disebutkan tadi. Bagi fasiliti dan kemudahan di sini pula, pelbagai telah disediakan yang dapat dimanfaatkan oleh semua kaki tangan. Sepanjang saya berada di Pejabat Agama Daerah Besut, saya mengetahui bahawa adanya kenderaan rasa pejabat yang dapat digunakan ketika membuat rondaan, serbuan dan operasi jenayah di sekitar daerah Besut. Selain itu, terdapat juga dewan yang boleh digunakan untuk menganjurkan kursus kahwin, program bersama Imam Bilal dan sebagainya. Seterusnya, ruang pendaftaran atau tempat menunggu juga sangat luas dan selesa yang mampu untuk memuatkan lebih ramai pelanggan pada satu-satu masa. Turut dibekalkan juga dengan kemudahan internet yang berkelajuan tinggi yang mana ia sangat memudahkan sesuatu urusan untuk dijalankan di sini. Dalam skop tugasan pula, ia terbahagi kepada tugasan hakiki dan tugasan harian. Bagi tugasan hakiki, sepanjang saya berada di PADB ini, saya telah berpeluang untuk mengikuti rondaan secara berkala yang telah dibuat oleh para pegawai penguasa PPS di sekitar daerah Besut. Dalam rondaan ini, ada kalanya ia dibuat secara rawak, yakni di beberapa tempat umum yang disyaki seperti di pantai. Rondaan juga dibuat bertujuan untuk menghantar waran tangkap kepada orang yang kena tuduh OKT dan penjamin yang gagal untuk menghadiri perbicaraan mahkamah. Sepanjang saya berada di sini, saya telah menyertai 2 operasi iaitu operasi awal Muharram dan operasi tidak menunaikan solat Jumaat. Bagi operasi awal Muharram yang telah dilakukan pada 31 Julai 2022, serbuan telah diadakan di beberapa hotel di sekitar daerah Besut yang telah disyaki adanya jenayah syariah seperti khalwat. Antara yang terlibat adalah Hotel Samudera, Hotel 24 Jam, Hotel Wan Utama dan Airman Guest House. Dan operasi bermula pada jam 11 malam sehingga 4 pagi. Pada operasi tersebut, kami telah berjaya untuk membuat tangkapan mengenai kes khalwat di antara hotel-hotel yang telah disebutkan tadi. Seterusnya, operasi yang kedua ialah tidak menunaikan salat Jumaat yang mana operasi ini dilakukan sekitar kawasan Rehlah di daerah Besut. Antaranya yang terlibat ialah di Latar Tembakau, kolam air Panaslah dan latar kolam. Di sana kami telah mengedarkan risalah-risalah mengenai hukum solat Jumaat dan hukuman-hukuman yang akan dikenakan kepada individu yang tidak melaksanakannya. Daripada operasi yang dibuat, didapati bahawa masih ramai lelaki Islam yang mukallaf di sini yang tidak peka dan tidak sensitif mengenai hukum solat Jumaat. Dan operasi ini bermula pada jam 11 pagi sehingga 1 tengah hari. Seterusnya, tugasan hakiki juga ialah menghadiri perbicaraan di Mahkamah Rendah Syariah Besut. Kebanyakan kes yang dihadiri ialah berkaitan dengan jenayah khalwat dan nikah tanpa kebenaran.
Tugasan harian pula adalah membantu para pegawai PPS untuk mengemas-kini data dan laporan mengenai kes jenayah bulanan. Segala maklumat OKT akan dicatat dan tarikh perbicaraan serta keputusan hakim juga akan dicatatkan bersama. Seterusnya, enakmen-enakmen berkaitan dengan jenayah syariah ini juga difahami dan dibaca dengan sebaiknya supaya apabila merujuk kepada file-file kes yang lampau saya dapat memahami enakmen yang sabit. Sepanjang saya berada di Pejabat Agama Daerah Besut, saya telah membantu Encik Zul Hafiz di unit undang-undang keluarga bagi mengemas-kini insentif bulanan yang diberikan kepada jurunikah. Saya juga telah menyertai ceramah mingguan pada setiap hari Khamis yang dianjurkan oleh unit dakwah. Daripada tugasan yang telah diberikan, banyak pengalaman dan manfaat yang baru diperoleh. Antaranya adalah mengetahui bagaimana prosedur dan langkah untuk menangkap OKT melalui operasi yang telah dibuat. Seterusnya, saya juga berpengalaman mendengar OKT di soal siasat oleh penguasa bagi mendapatkan maklumat dan penerangan yang lebih jelas. Seterusnya, saya juga berpeluang untuk memberi kesedaran kepada pengunjung di tempat rehlah bahawa solat Jumaat itu hukumnya wajib untuk dilaksanakan dan berdosa besar jika meninggalkannya dengan sengaja. Dan saya juga dapat mengetahui bagaimana hendak mengemas-kini data-data kes bulanan menggunakan perisian Microsoft Excel dan dapat mengetahui berapa banyak bilangan kes jenayah yang telah berlaku di daerah Besut. Dan saya juga mendapat kemahiran yang baru, iaitu menjawab panggilan telefon dan membantu menyelesaikan persoalan mereka ketika saya bertugas kaunter khidmat pelanggan. Akhirnya, bagi rumusan dan cadangan, saya mencadangkan agar melanjutkan tempoh 2 bulan kerana dirasakan bahawa tempoh ini tidak mencukupi dan masa agak singkat untuk menimba ilmu baru di alam pekerjaan. Selain itu, pihak agensi juga boleh memberi perhatian kepada menambahkan lebih ramai kaki tangan atau pegawai yang membolehkan segala tugasan diagihkan dengan sebaiknya, yang menguruskan pentadbiran seperti surat menyurat dan pemfailan, unit gerakan untuk menguruskan segala kesalahan waran tangkap dan OKT. Seterusnya, unit perundangan dan kesalahan untuk menguruskan kertas siasatan yang bertujuan pendakwaan, dan unit daftar yang dapat memastikan data dan sistem berjalan lancar dan berkesan. Sekian sahaja laporan akhir latihan industri bagi pihak saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.